Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka 31 bulan 8, 57 hari mulia, negaraku merdeka. Mesti pelik kan? Kenapa tiba-tiba nyanyi lagu Merdeka? Mesti ada kaitan dengan subjek yang akan kita belajar pada hari ini. Kereta rosak, cari mekanik. Nak tahu sejarah? Cari cikgu ni. Hari ini kita akan pergi kepada bab 10, iaitu bab yang terakhir dalam tingkatan 4, yang bertajuknya ialah Pemasyuran Kemerdekaan. Jadi sama-sama dengan cikgu kita akan kupaskan apa yang terdapat dalam bab 10 ini. Jangan lupa teruskan bersama dengan cikgu. Kita akan melihat terlebih dahulu iaitu 10.1 berkaitan dengan pengertian kemerdekaan. Sebelum kita melangkah ke lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu bila tarikh kita mencapai kemerdekaan. Bila kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 atau dalam tahun hijrahnya ialah 5 Safar 1377 Hijrah. Itu merupakan tarikh yang merupakan satu tarikh yang amat bermakna kepada negara kita serta kepada kita sendiri. Jadi dah tahu tarikhnya bila kita merdeka. Kita lihat pula apakah makna kemerdekaan ini. Secara umumnya makna kemerdekaan ini ialah artinya bebas dari sebarang cengkaman kuasa asing. Bebas daripada cengkaman kuasa asing. Maksudnya kita bebas daripada mana-mana kuasa. Kalau sebelum ini negara kita pernah dijajah oleh beberapa kuasa asing yang lain, yang last sekali adalah British. Sekarang ni kita sudah bebas. Tak ada lagi kuasa asing yang mencengkam negara kita. Selain itu juga, kemerdekaan ini juga kita bebas untuk menentukan pemerintahan kita, hala tuju kita. Maksudnya, kita bebas untuk menentukan hala tuju dan juga bentuk pemerintahan negara kita. Kita boleh tentukan. Kalau sebelum ini kita terlalu bergantung kepada pihak British, tapi bila mana kita dah merdeka, kita tentukan kita. Yang seterusnya, kemerdekaan ni kalau nak diceritakan panjang ceritanya. Pelbagai peristiwa yang kita hadapi untuk mencapai kemerdekaan. Oleh sebab itu, masyarakat atau generasi muda pada hari ini perlulah bersama-sama together untuk menjaga kemerdekaan yang susah payah kita nak capai ini. Okey, itu secara umumnya. Jika kita rujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan juga Pustaka, Dewan Bahasa dan juga Pustaka, apakah dimaksudkan dengan kemerdekaan? Kemerdekaan ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Itulah yang dikatakan dalam Kamus Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Maknanya bila mana kita bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan ni, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat. Apa itu berdaulat? Iaitu kita mempunyai kuasa tertinggi. Kita mempunyai kuasa tertinggi dalam membuat apa sahaja. Itu yang dikatakan dalam Kamus Dewan dan juga Bahasa. Tetapi pandangan tokoh terhadap kemerdekaan ini berbeza-beza. Pandangan tokoh terhadap kemerdekaan berbeza-beza. Terdapat beberapa tokoh yang memberikan makna kemerdekaan mengikut pandangan mereka. Siapa tokoh tersebut? Antara tokoh-tokoh yang memberi pandangan atau takrif kemerdekaan ialah Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Rashid Rida, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Sukarno, Tengku Abdul Rahman, Tun Temenggung juga Anak Barien, Tun Fuad Stephen dan juga Tun Dr. Mahathir Muhammad. Inilah merupakan beberapa tokoh yang memberikan pandangan berkaitan dengan kemerdekaan. Dan pandangan mereka ini berbeza-beza mengikut pandangan mereka kerana mereka ini berada di negara yang berbeza dan juga tempat yang berbeza. Situasi berbeza, sebab itulah takrifnya berbeza-beza mengikut keadaan yang mereka hadapi. Jadinya, untuk pandangan tokoh ni, saya minta kepada anda semua bacakan pandangan tokoh ini dan bincangkan dengan guru anda. Okey? Baca terlebih dahulu. Baca dulu, tengok dulu apa dia cakap tak faham. Bila kamu tak faham, tanya cikgu kamu balik. Cikgu, kenapa ini kata macam ni? Kenapa dia kata macam ni? Okey? Maksudnya untuk pandangan tokoh ni, cikgu tidak akan ceritakan, tapi kamu akan baca. Okey, kamu baca bersama-sama dengan guru kamu nanti dan kamu buat ulasan kamu sendiri. Cikgu tidak akan baca. Itu kerja kamu bersama dengan guru kamu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi video yang seterusnya 10.2.
Hai, bagaimana? Dah bincang dengan guru anda? Sudah? Okey. Walaupun dari tadi cikgu cakap cikgu tak nak cerita kan, cikgu tak nak cerita, tapi sebenarnya saja je. Saja untuk memberi ruang kepada kamu supaya kamu dapat bincang dengan guru kamu jugalah. Bukan sekadar dengar cikgu cakap je. Maknanya muka guru kamu perlu lihat juga. Betul tak? Okey, jadinya mengikut pandangan tokoh ni, erti kemerdekaan dia adalah berbeza-beza. Cikgu pergi terlebih dahulu kepada Syed Jamal. Apa Syed Jamal ni cakap? Syed Jamal cakap, untuk mempertahankan negara kita, masyarakat ini perlulah bersatu padu. Macam mana semangat bersatu padu itu boleh dapat? Dengan caranya, semangat kebangsaan serta semangat cintakan negara kita. Sebagai contoh lah kan, sebagai contoh. Kalaulah kamu ni tak sayang kepada girlfriend kamu, tak sayang kepada boyfriend kamu, agak-agak lama tak hubungan kamu tu kekal? Lama tak? Mesti kejap kan? Mesti kejap. Kenapa kejap? Sebabnya tak sayang. Kalau sayang, mesti lama. Kalau tak sayang, mesti kejap je. Yang mana baru kelas tu, maaf bukan sahaja cikgu nak sentuh peribadi, tapi sahaja je nak cakap pentingnya semangat cinta tu. Cinta tu penting. Okay? Cinta tu penting. Okay, jangan nak meralut lagi. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu pandangan daripada Rashid Ridha. Rashid Ridha cakap, untuk membebaskan negara kita ni daripada penjajah barat, dia cakap untuk membebaskan negara mereka ni daripada penjajah barat, yang perlu ada ialah kedaulatan dan juga kekuatan negara. Macam mana kedaulatan dan juga kekuatan negara itu dia nak dapat? Dengan cara menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Kenapa dia cakap menghapuskan ikatan perkauman? Sebagai contoh, cikgu bagi contoh dekat Malaysia. Contoh dekat Malaysia, kalaulah dalam kelas kamu ni ada yang mengamalkan sikap resis, apa yang jadi dekat kelas kamu? Kelas kamu ni akan ada dalam keadaan aman ke? Tak. Kenapa? Ada tak? Ada tak yang resis? Harap-harap tak ada. Sebab itulah, dalam memastikan negara kita ini terus bertahan, kita harus menerapkan sikap kekitaan dan bukannya perkauman. Okey, bukannya perkauman. Bila mana perkauman, maksudnya kamu akan bertindak mengikut kaum kamu saja, bukannya bertindak mengikut kepada Malaysia. Itu bahayanya kalau kita mengamalkan sistem perkauman. Yang seterusnya, kita akan lihat kepada tokoh yang seterusnya yang sangat popular, di India, iaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan seorang tokoh nasionalisme yang popular di negara India, dan cara perjuangan dia juga berbeza daripada cara orang lain. Apa yang Mahatma Gandhi ini kata? Okey, macam mana rupa Mahatma Gandhi? Anda boleh buka buku teks anda, tengok di muka dia, handsome, mesti tak puas tengok. Okey, Mahatma Gandhi cakap kat sini, kemerdekaan perlulah merangkumi politik, ekonomi dan juga moral. Politik, ekonomi dan juga moral. Dia cakap itu kemerdekaan. Kerana apa? Dia cakap, bila mana kita merangkumi politik, ekonomi dan juga moral, kita boleh menentukan negara kita sendiri. Bukan lagi orang lain yang tentukan. Walaupun benda ini sukar untuk dilakukan, tapi benda itu perlu untuk memastikan komuniti yang ada di tempat kita ini dapat hidup dalam keadaan harmoni, aman dan juga harmoni. Itu yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Okey, kita tengok kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Nelson Mandela. Siapa itu Nelson Mandela? Okey, Nelson Mandela ni merupakan seorang nasionalis yang popular di negara Afrika Selatan, yang mana dia telah memperjuangkan satu perjuangan, iaitu menentang penindasan dasar apartheid. Itu dasar apartheid adalah perbezaan warna kulit di Afrika Selatan. Jadi kita lihat kepada Nelson Mandela, apa yang Nelson Mandela katakan mengenai kemerdekaan. Dia cakap kat sini, kemerdekaan ni atau kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit saja, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Kenapa? Kerana di Afrika Selatan pada masa itu sedang berlaku satu penindasan terhadap warna kulit. Mereka menindas mengikut warna kulit. Jadi itulah diperjuangkan oleh Nelson Mandela. Dan Nelson Mandela cakap, kebebasan ini hanya boleh dicapai melalui politik. Bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan juga penderitaan. Itu yang Nelson Mandela kata berkaitan dengan kemerdekaan atau kebebasan bagi negara mereka, iaitu Afrika
Selatan. Yang seterusnya, kita pergi kepada jiran kita iaitu Indonesia. Siapa? Kita akan lihat kepada pandangan jiran kita daripada presidennya sendiri iaitu Sukarno. Sukarno cakap apa? Sukarno pada masa ini dia cakap kemerdekaan ni ialah bebas selama-lamanya. Bebas selama-lamanya. Bebas dari segi apa? Bebas dari segi cara untuk kita berfikir, bertindak daripada politik penindasan dan juga rejim autokratik. Itu mengikut pandangan Sukarno. Jadinya, untuk masyarakat semasa pemerintahan Sukarno ni, dia cakap rakyat yang dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan. Hilangnya dominasi asing sebagai satu penindasan. Maksudnya, kalau sebelum ini di Indonesia, Belanda telah mendominasi masyarakat Indonesia pada masa itu, tetapi dengan hilangnya dominasi oleh Belanda, ini merupakan satu kebebasan kepada masyarakat di Indonesia. Maksudnya, penjajah asing tidak lagi mendominasi mana-mana bahagian. Yang mendominasinya adalah rakyat tempatan. Bila rakyat tempatan mendominasi sesuatu benda, itulah yang dikatakan kebebasan bagi masyarakat Indonesia. Okey, semangat tak? Okey, yang seterusnya, kita lihat pula kepada bapa kemerdekaan kita. Siapa bapa kemerdekaan kita? Boleh cakap ramai-ramai tak? Siapa dia? Siapa dia? Yang cikgu tak boleh dengar. Yang boleh dengarnya nanti cikgu kamulah. Dia akan dengar kamu cakap. Okey. Bapa kemerdekaan kita ialah Tengku Abdul Rahman. Okey. Tengku Abdul Rahman. Yang mana merupakan Perdana Menteri kita yang pertama. Jangan sesiapa cakap dia bukan yang pertama. Okey. Kemerdekaan ni mengikut Tengku Abdul Rahman cakap ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara yang baru dan juga berdaulat. Satu perjalanan yang jauh. Satu perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baru yang berdaulat. Dia cakap lagi, rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baru, berusaha dengan tenaga fikiran bagi mencipta satu bangsa baru dengan cita-cita keadilan dan juga kebebasan. Satu perjalanan yang jauh. Sebabnya, dalam proses membentuk negara ini, kita memerlukan satu jangka masa yang lama. Satu jangka masa yang lama. Itu dikatakan sebagai perjalanan yang jauh. Perlukan satu jangka masa yang lama. Kalau sebelum ini, kita bertindak atau kita buat satu benda ni disebabkan oleh pihak British. Tapi, bila mana kita merdeka, kita perlulah buat benda baru untuk negara kita. Sebab kita nak wujudkan bangsa Malaysia. Macam sekarang kita nak ada bangsa Malaysia. Jadi, kita perlulah bersama-sama dari segi fikiran, tenaga, mencipta satu bangsa yang baru dengan cita-cita keadilan dan juga kebebasan. Itu yang dikatakan oleh Tengku Abdul Rahman. Perjalanan yang jauh. Maksudnya kita memerlukan masa yang lama dan sokongan yang padu baik daripada semua rakyat yang ada di Malaysia ni untuk mencipta satu bangsa yang baru. Bukan lagi kita ni bangsa yang dijajah, tapi kita bangsa yang merdeka. Setakat ni okey? Ke ada rasa macam boring? Kalau boring, pergi senaman sikit. 1, 2, 3. Okey. Okey, yang seterusnya. Kita lihat pula kepada pandangan yang seterusnya daripada Tung Temenggung juga anak Barien. Dia cakap kat sini, siapa dia? Dia merupakan pemimpin parti Pesaka. Pesaka. Bukan saka, Pesaka. Okey, dia cakap melalui kemerdekaan ini keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Penduduk peribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Di samping itu, dengan kemerdekaan ini kita dapat mengatasi ancaman komunis. Kenapa dia cakap melalui kemerdekaan ini kita dapat mengatasi ancaman komunis? Kerana komunis pada satu masa pernah letak satu target dia nak jadikan Sarawak sebagai pusat penyebaran ideologi komunis. Nampak? Pusat tu tengah bincang tu nak jadikan. Tapinya disebabkan Sarawak telah bergabung dengan Malaysia, dengan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan juga Singapura untuk membentuk Malaysia. Ini menyebabkan mereka ni dapat mengatasi ancaman komunis tersebut. Kenapa? Sebab Persekutuan Tanah Melayu mempunyai experience, mempunyai pengalaman dalam mengatasi masalah ancaman komunis. Jadi dengan adanya pengalaman dan juga kekuatan yang baru mereka terima ini mampu memberikan kelebihan kepada Sarawak dalam mengatasi ancaman komunis. Itu maksudnya kemerdekaan kepada masyarakat di
Sarawak. Pandangan tokoh dia lah. Yang seterusnya kita lihat pula kepada pandangan tokoh Sabah, iaitu Ketua Menteri Sabah yang pertama. Dia cakap kat sini, dia cakap melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan juga penduduk peribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Usaha pembangunan yang pesat berlaku di Persekutuan Tanah Melayu mampu menaikkan semangat baharu masyarakat. Maksudnya pembangunan yang telah dibuat di Persekutuan Tanah Melayu ni akan memberi semangat kepada masyarakat yang berada di Sabah ni untuk sama-sama membangunkan negara mereka. Ambil semangat tempat baru, buat di tempat yang lain. Sebagai contoh, bila mana kita dalam kelas ni kita ada satu semangat. Contoh kita letakkan A ni sebagai lawan kita. Tengok sejarah dapat berapa. Okay, sejarah dia dapat A. Masa tu kamu dapat B. Kamu akan cuba fight dia untuk dapat A juga. Maksudnya sebagai semangat kamu untuk terus berjuang untuk mendapatkan A. Itu contoh dia. Okey, yang seterusnya, yang last sekali, pandangan tokoh yang last sekali itu daripada siapa? Perdana Menteri kita yang keberapa ni? Siapa boleh jawab? Perdana Menteri kita yang keberapa? Dia fikirlah sendiri, lu jawab sendiri. Okey, kita akan lihat kepada pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia cakap merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan juga minda penjajah. Merdeka juga maksud menhayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara dalam apa-apa cara sekalipun. Sebelum cikgu nak ulas, nak tanya, dalam ni ada tak yang sanggup berkorban untuk negara? Sanggup tak? Ke bila Malaysia kena serang terus lari? Biasa soalan cikgu tanya dalam kelas cikgu macam tu lah. Okey, berapa orang yang sanggup untuk pertahankan negara? Contoh kita berperang, berapa orang sanggup turun padang? Tak ada angkat tangan. Berapa orang akan lari? 5-6 orang angkat tangan. Saya cikgu, saya akan lari mana? Lari ke Kongo. Okey, maksudnya Tun Dr. Mahathir Mohamad cakap kemerdekaan ni, bila kita merdeka, perlulah kita sayang pada negara kita betul-betul, kita sanggup berkorban apa saja untuk kebaikan negara kita. Sekiranya bukan kita, siapalah yang akan bertanggungjawab. Jadi fikir-fikirkanlah, itu saja makna atau pengertian kemerdekaan mengikut pandangan-pandangan tokoh. Sebelum kita pergi kepada subtopik seterusnya, harapannya anda terus setia untuk mendengar. Jangan tidur. Kalau tidur, ambil gula-gula, makan, kasih segar balik diri anda, dan insyaAllah kita akan terus berkongsi. Semoga ilmu dikongsi ini memberi manfaat kepada anda semua. Hai, betul lagi dalam tajuk yang seterusnya, iaitu masih lagi dalam bab 10. Kita pergi kepada 10.2, iaitu persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Dalam persediaan untuk menyambut pemasyuran kemerdekaan negara ini, kita dapat lihat pelbagai acara, pelbagai perkara telah dilakukan oleh kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, kerana ini merupakan merupakan detik-detik bersejarah kepada negara kita. Sebabkan itulah, bagi memastikan segala yang dirancang ini berjalan dengan lancar, 2 jawatan kuasa telah ditubuhkan. Satunya jawatan kuasa persediaan fizikal dan satu lagi jawatan kuasa sambutan. Okey, apabila kedua-dua jawatan kuasa ini telah ditubuhkan, dan tempat yang menjadi tumpuan utama untuk sambutan pemasyuran kemerdekaan ialah di Padang Kelab Selangor serta di Stadium Merdeka. Dua tempat ini merupakan fokus utama untuk sambutan pemasyuran kemerdekaan negara kita. Jadi kita pergi lihat, kita akan pergi dan kita akan lihat. Itu maksud pergi lihat. Kita akan lihat kepada jawatan kuasa persediaan fizikal. Apa yang jawatan kuasa persediaan fizikal ini buat untuk memastikan sambutan kemerdekaan negara kita ini berjalan dengan lancar serta menjadi kenang-kenangan yang terindah kepada semua rakyat di persekutuan serta di semua negeri Tanah Melayu pada masa itu. Jadi, yang pertamanya, bila mana kita mencapai kemerdekaan, kita perlulah ada satu identiti kita sendiri. Jadinya, untuk menonjolkan identiti negara kita pada masa ini, dua prasarana fizikal telah diwujudkan pada masa ini. Satunya ialah Stadium Merdeka, satu lagi ialah Istana untuk Yang di-Pertuan Agong. Dua prasarana fizikal telah
diwujudkan untuk menunjukkan identiti kita. Selain daripada itu, terdapat beberapa lagi perkara yang telah dilakukan untuk menunjukkan lagi identiti negara kita. Yang seterusnya, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini perlu ada semasa negara kita mencapai kemerdekaan. Maksudnya bila mana bendera mula dinaikkan, lagu kebangsaan ini akan dinyanyikan. Jadinya lagu kebangsaan yang kita pilih pada masa ini ialah lagu Negaraku. Lagu Negaraku. Macam mana lagu Negaraku tu? Okey, cuba nyanyi sikit. Cuba nyanyi. Pandai. Itulah lagu Negaraku. Okey, lagu Negaraku ini dia diambil daripada lagu Negeri Perak pada masa ini, dan lagu itu adalah lagu Terang Bulan, tapi liriknya telah diubah oleh saudara Saifu Baharin. Okey, macam mana nada dia? Na 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 na. Lepas tu anda sambung sendirilah. Kalau nak tahu, kalau nak lebih-lebih, jangan lupa bayar untuk konsert. Okey, yang seterusnya, selain daripada lagu Negaraku telah diadakan lagu Negaraku, kita juga perlukan satu bendera. Okey, bendera Persekutuan Tanah Melayu. Bendera Persekutuan Tanah Melayu ini telah diilhamkan oleh Muhammad Hamzah dan dia mula dikibarkan pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Kenapa perlu ada bendera ini? Kerana itulah merupakan identiti kita yang utama. Maksudnya, selepas mana kita melaungkan merdeka, bendera Union Jack akan diturunkan dan akan digantikan oleh bendera Malaysia. Bendera kita guna sekarang lah. Itu bendera dia. Okey, yang seterusnya, dalam masa sama untuk menampakkan lagi identiti kita, kita telah memperkenalkan satu benda yang dikenali sebagai Jatah Negara. Jatah Negara ni merupakan salah satu lambang lah kepada Malaysia. Maksudnya, Jatah Negara ni mula diiktiraf oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Macam mana Jatah Negara ni? Anda boleh minta cikgu anda tunjukkan, atau anda boleh pergi saja dalam Google mana-mana, anda type je Jatah Negara, dia akan keluar gambar Jatah Negara. Atau anda boleh rujuk dalam buku teks anda lah. Dalam buku teks ada macam mana Jatah Negara. Dan setiap simbol yang ada dalam Jatah Negara tu ada maksud dia yang tersendiri. Okey, jangan malas ya, cuba cari. Yang last sekali, bunga kebangsaan. Bunga kebangsaan ni mula diberi perhatian apabila rakyat minta. Okey, dia cakap kalau boleh cadangkan satu bunga. Bunga apa kita nak? Dan bunga dipilih sebagai bunga kebangsaan adalah bunga raya. Bunga raya. Macam mana bentuk bunga raya tu? Kalau tak pernah lihat, minta cikgu anda carikanlah. Tunjukkan dia macam mana bunga raya tu. Atau dalam buku teks ada juga bunga raya, ada warna merah, ada warna kuning. Macam mana nak jadi gentleman? Bunga pun tak tahu. Aduh. Rasanya semua ni tahu kot bunga kot. Okey, yang seterusnya dah settle bahagian jawatan kuasa persediaan fizikal. Itu yang kita nampak. Seterusnya, untuk jawatan kuasa sambutan. Bagi menampakkan sambutan hari kemerdekaan ni meriah, betul-betul meriah. Banyak lampu-lampu telah dihias pada bangunan-bangunan. Nampak tak? Nak nampak meriahnya, kita hias dia dengan lampu-lampu. Letaklah warna-warni kat sana. Nampak meriah sikit kan lampu tu. Selain itu juga, dalam masa sama kita telah menempah bendera sebanyak 75,000. 75K dah, 75K. Banyak tak banyak bendera telah ditempah khusus dari Jepun, negara Jepun. Dahlah kita tempah dari negara Jepun, kita bawa dia pula dengan jalan laut. Nampak tak betapa semangatnya kita? Kenapa kita perlu tempah terlalu banyak bendera? Sebabnya nak nampakkan identiti kita. Bangganya kita ini bebas daripada jajahan. Kalau sebelum ni kita menggunakan bendera Union Jack, tapi sekarang ni kita dah dapat guna bendera kita. Macam mana bendera kita? Mana? Bendera Malaysia yang kita guna sekarang. Okey, yang seterusnya semasa untuk sambutan nanti, para menteri dan juga pegawai-pegawai akan diberikan pakaian khas. Pakaian ini diberi nama sebagai muskat. Pakaian muskat yang mana akan dikenakan sekali dengan samping serta songkok, serta tengkolok. Okey, samping dan juga tengkolok yang akan digunakan semasa sambutan. Tengkolok ke? Kalau salah tu nanti tolong betulkan balik. Cikgu rasa dah betul dah. Dia pakai samping dan juga seluar satin warna hitam serta
Tengkolok. Dia pakai nanti untuk sambutan. Okey, pakaian ini diilhamkan sendiri oleh Tengku Abdul Rahman, yang mana pakaian ini biasanya ada di negeri Kedah. Jadi dari Kedah sana, dia bawa mai sini memperkenalkan baju tu, biar semua pakai baju macam tu sekali. Jadi kalau kat Kedah tak jadi, tak apa, tak kisah. Okey, yang seterusnya untuk memastikan kelangsungan majlis ini berjalan dengan lancar, seramai lebih kurang 300 orang pegawai kerajaan telah diberikan khusus protokol selama 3 hari 2 malam. Kenapa perlu adakan khusus protokol ini? Supaya pegawai-pegawai daripada luar akan diberi penerangan, akan diiringi dengan cara yang betul. Sekiranya mereka ada soalan, mereka akan diberikan penerangan yang betul. Sebab itulah mereka diberi khusus protokol pada masa itu. Dan yang istimewanya untuk sambutan Hari Kemerdekaan ni, gaji awal. Dapat gaji awal. Kenapa dia perlu bagi gaji awal? Supaya masyarakat kat sini dapat buat persediaan. Macam kita nak raya lah. Okay? Biasanya untuk sebelum dapat perayaan ni, mak ayah kamu akan dapat gaji awal. Kenapa? Senang untuk kamu beli baju cantik, seluar cantik, semua cantik kan. Jadi sama juga dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Diberi gaji seminggu lebih awal supaya masyarakat dapat membeli segala yang baik, yang baru-baru semua, kerana sambutan Hari Kemerdekaan ni lebih meriah. Sekali je, kita buat sekali je. Raya banyak kali, tapi yang ni sekali je seumur hidup kita. Sebab itulah mereka diberi gaji awal untuk mereka dapat beli pakaian atau membuat persediaan untuk bersama-sama menyambut Hari Kemerdekaan. Dikatakan juga tiket kereta api pada masa ini sold out. Macam nak pergi konsert BTS, habis. Nak cakap ramai tak ramai. Jadi itulah merupakan macam mana semangat masyarakat ataupun rakyat pada masa ini untuk sambutnya Hari Kemerdekaan. Ramai bersatu padu, ramai memberi kerjasama untuk menyambut Hari Kemerdekaan kita. Jadi itulah dia proses macam mana kita nak menyambut pemasyuran Hari Kemerdekaan kita. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada soalan tanya, anda boleh tanya guru anda, ataupun anda boleh tanya saya sendirilah. Bawah tu boleh komen apa soalan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.